Saudara-saudara dan saudari sekalian, antara matlamat model ekonomi baru ialah melonjakkan pendapatan per kapita rakyat daripada RM23,000 setahun kepada RM49,000 setahun dalam tempoh 10 tahun dari sekarang. Model ekonomi baru juga bermatlamat menangani jurang pendapatan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Sebab itu, selain itu, Majlis Ekonomi Baru, model ekonomi baru ini juga bertujuan merombak sektor guna tenaga yang membabitkan sistem pendidikan negara dengan insentif menarik diberikan kepada tenaga mahir tempatan dan luar negara, di samping mengekalkan perkhidmatan tenaga mahir asing di negara ini. Matlamat akhir model ekonomi baru atau MEB ini ialah tiada rakyat Malaysia yang hidup dalam kemiskinan. Semua mendapat peluang saksama dan berkongsi kemakmuran negara secara bersama. Untuk itu kita perlu memacu prestasi semua sektor menerusi ekonomi berasaskan pengetahuan, pelaburan teknologi baru, memiliki pelbagai kemahiran, inovasi dan kreativiti serta peningkatan kompetensi. Inilah aspirasi yang ingin diterjemahkan melalui model ekonomi baru dalam masa 10 tahun lagi. Namun begitu, menurut laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara, sehingga hari ini lebih kurang 80% daripada populasi tenaga kerja di negara kita hanya mempunyai taraf pendidikan sehingga kelayakan SPM atau yang setaraf dengan O-level sahaja. Keadaan ini pastinya tidak selari dengan hasrat mencapai ekonomi berpendapatan tinggi yang diaspirasikan oleh MEB itu tadi. Justru disinilah pentingnya peranan para pendidik dan institusi pendidikan dalam usaha melahirkan modal insan yang berupaya memenuhi aspirasi negara maju menjelang tahun 2020 nanti. Modal insan yang dilahirkan perlulah mampu untuk berfikir secara kreatif dan kritis, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang dan ruang baru, serta berkebolehan untuk berhadapan dan bersaing dengan persekitaran dunia global yang dinamik. Bagi memenuhi aspirasi MEB ini, kita memerlukan pendidikan yang berterusan, latihan kerja praktikal dan latihan semula kemahiran bagi memanfaatkan sepenuhnya teknologi baru. Apabila negara berjaya menjadi negara berpendapatan tinggi seperti yang dihajatkan, sudah tentu kita mampu menjana produktiviti yang tinggi dengan mematuhi piawaian antarabangsa dan seterusnya membawa kita keluar daripada kepompong pendapatan sederhana. Lantas, semua warga pendidik harus menyahut cabaran ini. Kita perlu ubah 80% populasi tenaga kerja berkelulusan SPM atau setaraf dengannya kepada tenaga kerja yang mempunyai tahap pendidikan peringkat diploma atau ijazah. Dalam bahasa mudahnya, kitalah, iaitu guru, yang bertanggungjawab meningkatkan tahap pendidikan rakyat supaya ekonomi negara boleh dipacu ke arah menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi. Saudara-saudara dan saudari sekalian, konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, adalah satu gagasan yang berkait rapat dengan pembinaan negara yang menjadi kemajmukan rakyat yang ada sebagai sumber kekuatannya. Prinsip utama yang mendasari gagasan satu Malaysia ialah kebersamaan dan kekitaan.
Justru guru perlu menjadikan aspek perpaduan kaum dan aktiviti integrasi murid sebagai teras dalam pendidikan. Konsep rakyat didahulukan meliputi aspek-aspek seperti tidak ada rakyat yang tercicir di dalam bidang pendidikan, dengan setiap rakyat dianggap sebagai modal insan yang berharga. Kerajaan sentiasa memberi peluang kepada semua rakyat untuk menerima ilmu bagi membolehkan mereka sama-sama menikmati faedah pembangunan. Konsep pencapaian diutamakan pula adalah hasrat kerajaan. Hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang dapat melakar kejayaan pada peringkat daerah, negeri, negara mahupun antarabangsa. Sehubungan itu, kerajaan akan memastikan bahawa tidak ada kanak-kanak yang tercicir daripada pendidikan supaya mereka boleh memenuhi kehendak pasaran negara. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, antara tumpuan yang diberikan dalam bidang keberhasilan utama negara atau ringkasnya NKRA yang sering disebut Sabana Hari adalah meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Peranan guru sebagai pendidik yang bertanggungjawab dalam perjuangkan dan mengekalkan kemerdekaan serta kedaulatan negara sehingga ke tahap sekarang amatlah dihargai. Tidak terhitung bakti yang telah dicurahkan. Amanah digalas dengan penuh tanggungjawab. Bukan sedikit juga masa yang dikorbankan untuk memastikan anak didik kita berjaya, untuk mengungkapkan rasa terhutang budi atas segala pengorbanan dan jasa yang telah guru-guru curahkan selama ini. Izinkan saya merakamkannya melalui serangkap pantun. Tinggi bukit silang menyilang air laut tenang-tenangan, budi sedikit bilakan hilang tetap menjadi kenangan-kenangan. Akhir kata saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Pejabat Pelajaran Daerah Keluang, Jawatan Kuasa Pengelola Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri dan semua yang terlibat atas usaha menjayakan majlis ini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Johor bagi tahun 2010. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.